Rogol adik sehingga melahirkan anak. Perbuatan keji seorang abang terhadap darah daging itu akhirnya menerima balasan apabila si pelaku disumbat ke penjara selama 14 tahun selain 30 sebatan menanti tertuduh. Keputusan dibuat Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu selepas tertuduh mengaku bersalah atas 3 pertuduhan merogol adik kandungnya sehingga melahirkan anak. Mengikut pertuduhan pertama, pada Disember 2020, tertuduh didakwa merogol adik kandungnya yang ketika itu berusia 14 tahun 8 bulan di sebuah rumah di Kampung Gelugur, Kedai, Kuala Terengganu. Tertuduh kemudian mengulangi perbuatan terkutuk itu sebanyak 2 kali lagi antara Disember 2020 hingga Januari 2021 di lokasi sama. Tertuduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 376/3 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun serta tidak kurang 10 sebatan. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 14 tahun dan 10 sebatan bagi setiap pertuduhan dengan tempoh penjara berjalan serentak. Video ini akan mengupas tentang definisi rogol, faktor terjadinya rogol, kesan dan strategi menangani masalah rogol. Sejak kebelakangan ini, jenayah rogol semakin berleluasa, bukan hanya dalam kalangan orang dewasa, tetapi juga merebak dalam kalangan remaja. Apa itu rogol? Rogol ditakrifikkan sebagai perbuatan memperkosa atau mencabul kehormatan. Rogol juga adalah salah satu bentuk keganasan seksual. Tetapi, tidak semua keganasan seksual adalah rogol. Istilah rogol sering digunakan sebagai definisi perundangan secara khususnya yang melibatkan aktiviti seksual seperti kemasukan zakar atau sebarang objek ke dalam faraj, dubur, mulut atau mana-mana bahagian badan tanpa keizinan dan atau secara paksaan. Rogol boleh berlaku dalam berbagai-bagai situasi. Dan rogol terdapat beberapa jenis, iaitu yang pertama adalah rogol janji temu atau rogol oleh kenalan. Yang kedua adalah rogol oleh pasangan intim. Yang ketiga adalah rogol oleh orang yang tidak dikenali. Yang keempat adalah rogol menggunakan dadah. Yang kelima iaitu yang terakhir adalah rogol secara berkumpulan. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada berlakunya kes rogol. Salah satu faktor utama yang menyebabkan berlakunya kes rogol ialah ketagihan pornografi. Pornografi ini bermaksud bahan bertulis atau visual yang merangsang keinginan seksual dan bertujuan untuk memberahikan perhati atau pembaca. Ketagihan pornografi merupakan satu perbuatan menonton untuk melihat bahan pornografi secara melampau ataupun kerap dan susah untuk ditinggalkan oleh mereka yang terlibat. Ketagihan pornografi yang berlaku dalam kalangan rakyat di Malaysia tidak hanya melibatkan golongan dewasa tetapi turut melibatkan golongan bawah umur seperti remaja. Faktor lain yang menyumbang kepada kes rogol ini ialah sifat ingin mencuba. Ketagihan pornografi ini akan menyebabkan seseorang individu ini teringin atau hendak melakukan perbuatan tersebut kepada alam nyata. Sifat ingin mencuba untuk melakukan perkara yang tidak mendatangkan faedah itu akan merosakkan pemikiran individu dan boleh menyebabkan kes jenayah seperti rogol. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang ketagih dengan video lucah ini akan mencuba untuk merealisasikan perbuatan tersebut kepada alam nyata. Oleh itu, terjadilah kes jenayah rogol dan kes ini boleh merebak dengan luas jika tidak dibendung, terutama sekali apabila individu tersebut melibatkan kanak-kanak di bawah umur. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan-kesan berlakunya masalah rogol. Mereka iaitu perogol yang didapati bersalah akan dihukum mengikut Seksyen 375B Kanun Keseksaan Akta 574 yang memperuntukkan hukuman selama 10 tahun dan tidak melebihi dari 30 tahun.
Kes rogol ini biasanya dikaitkan dengan keadaan trauma yang mengganggu kehidupan si mangsa. Trauma adalah salah satu bentuk tekanan emosi yang sangat kuat berhubungnya satu kejadian. Ia memberikan kesan terhadap perasaan dan emosi seseorang. Bagi mengatasi masalah rogol daripada terus berleluasa, salah satu cara yang boleh dilakukan, ibu bapa mestilah memberi didikan agama dan moral berkaitan persetubuhan haram kepada anak. Ini akan membangkitkan kesedaran tentang jenayah rogol. Selain itu, ibu bapa juga perlulah mengawasi anak-anak mereka dari segi pergaulan dan perbuatan agar tidak melampaui batas. Seperti kes yang berlaku di Kuala Terengganu, seorang remaja lelaki mengaku bersalah merogol adik kandungnya yang berusia 14 tahun 8 bulan sehingga melahirkan anak. Pesanan kepada diri dan seluruh warga negara Malaysia agar lebih bijak mengatur kehidupan dan jangan kita mudah terpengaruh dengan aktiviti yang tidak mendatangkan apa-apa faedah sekalipun kepada diri sendiri maupun orang lain. Jika ada sesiapa yang ketagih melihat video lucah, berfikiran untuk ingin mencuba, hentikan perbuatan dengan serta-merta agar tidak menyesal di kemudian hari. Tukarkan pemikiran kita dengan benda-benda yang positif selalu. Ingat, hidup ini cuma sekali. Gunakan ia dengan seelok-eloknya dan jadikan kehidupan itu sebuah perjalanan yang indah sepanjang masa. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih. Sekian sahaja daripada kami. Saya, Syifa Atirah binti Sabri, pemegang nombor kad matrik di 202-110-98582. Bersama rakan saya, Nur Izazi Adilah binti Muhammad Khairil Azman Punjabi, nombor kad matrik di 20211-098-602.